Perlawanan Selangor dan Sabah juga tidak lepas dari kontroversi sebenarnya. Tapi yang lebih mencuri tumpuan bekas pemain Red Giant Amri Yahya yang berjaya menjadi duri dalam daging tuan rumah dengan gol pembukaan perlawanan. Gol itu juga gol pertama Amri sebagai pemain Sang Badak musim ini. Itu dia. Dan malang buat Amri dan Sabah. Di mana kita tengok dulu gol ni sebelum tu. Okey. Ini minit ke 20 lebih kalau tak silap saya. Okey. Tapi malangnya bagi Sabah dan juga Amri sendiri, Ifedayo berjaya menyamakan kedudukan di babak kedua dengan gol ke-8 peribadi musim ini. Di mana pemenang kasut emas musim lepas itu muncul sekali lagi di minit ke-72 untuk memberi Selangor kelebihan hasil gandingan bersama Syaril Fikri. Sekejap, ini gol pertama masih lagi. Okey, hasil kesilapan Rozaimi di situ, penjaga gol Sabah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini dia Syaril Fikri yang dimasukkan sebagai pemain gantian berjaya memberi umpanan kepada Ifedayo. Cool finishing. Okey. Lagi what a finish daripada Ifedayo. Namun pada minit yang ke-88, pemain gantian Bobby Gonzalez menghapus harapan anak buah Carlsen Neitzel untuk raih kemenangan di laman sendiri dengan jaringan kedua daripada dua perlawanan terakhirnya. Dan Neitzel jelas tidak puas hati dengan keputusan 2 sama itu. Minit 88 ni yang saya... Alah, nak cakap pasal 88 itu. Of course, it's a goal. It's an advantage for us. I don't know why he whistled. I don't know, but we had other opportunities to score, clear 100% opportunities to score a goal bar once, and and then after the game it's only important the result, and then we have to talk about the result, but I have to think about also of our performance, and I can repeat first half time not good, second half time I was quite content with the performance of the players. Saya respect sekali dengan Amri ini ya, karena dari last game kita sudah bicara, kita katakan bahwa ini kesempatan kamu untuk menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya, dan Amri pun berjanji akan main all out, dan dia buktikan skor gol. Tapi memang sayangnya dia injured, jadi mau tidak mau tiada pilihan, terpaksa kita tukar karena nampak sekali dia paksakan main di first half tadi. Bagaimana dia defend pun jadi agak lambat karena injured itu ya. Jadi buat saya 45 menit yang dia mainkan luar biasa. Ini cerita pasal Amri. Dia sebenarnya ada benda yang saya selalu sebut, dia ni ada magic sebenarnya. Magic touch. Dan situasi 1 lawan 1 tadi saya anggap satu pengalaman lawan pemain yang kurang berpengalaman. Itu je yang membezakan. Tapi yang lebih menarik apa yang berlaku untuk Amri sebenarnya. Satu larian masuk dalam D-box, tak pergi sebelah kiri, cut sebelah kanan kerana nakkan angle besar, satu rematan yang tepat. Saya tertarik dengan bagaimana receive. Kemudiannya dia ada intention, tengok kalau pada pergerakan ni dia boleh untuk sebelah kiri, tetapi bagaimana dia placing sedikit, kemudiannya saya rasa itu yang mau dikatakan pengalaman mengatasi segala-galanya. Ya, itu pengalaman pada Amri kerana kita dapat lihat touch dia masuk sebelah D-box. Saya first dalam kontrol kaki kanan, beat masuk ke sebelah kanan, tak pergi sebelah kiri kerana dia tahu kedudukan Syarul yang dah tertewas sebenarnya gerakan badan Amri dan rembatan Lerit tewaskan Khairul Azan. Mat, maaf semalam bukan niat nak ganggu awak dekat stadium. Saya seronok tengok awak stres. Ya, saya bengkak dia tengok awak celebrate dekat bawah tu. Okey Mat, terus saja kita nak tanya pasal Amri Yahya. 40 tahun Mat, masih lagi perform macam dia buat semalam. Apa komen Ahmad tentang permainan dia semalam? Okey, suka atau tak suka Amri Yahya, akur bahawa dia antara ikon modern bola sepak Malaysia lah. Saya difahamkan dengan jaringan ke atas bekas pasukan dia tu, Amri kini merupakan penjaring tertua dalam saingan Liga Super lah. Dan bila coach Kurniawan sebutkan yang dia main dalam keadaan tak fit, itu yang buatkan saya lagi respect dia lah sebagai penyokong Selangor. Mungkin ada yang tak anggap dia sebagai legenda, tapi kena akur lah kehebatan dia ni memang luar biasa. Yang lebih penting, minit ke-42 Azizan Nordin concussion, kita boleh tengok pengsan sekejap di padang. Namun dia teruskan permainan. Lebih kurang ada lagi 15 minit, second half sambung lagi. Pandangan awak tentang isu itu, ada yang kata dia patut keluar, ada kata dia masih boleh main. Apa pandangan awak?
saya rasa patut kawal kalau kita lihat percussion tu dia main dalam keadaan sebegitu tidak dibenarkan untuk kembali ke atas padang. Tapi pada dia rebah dah cukup tahu melihat dia Nazir dengan dia tapi sedikit terbuka melihat kedua pasukan cuba nak bantu Rizal, tapi hadapan ini boleh jadi kes rujukan lah buat MFL untuk memastikan percussion rule in effect ataupun diwujudkan lah dalam set. Betul. So maksud dia perlu diperincikan lagi, perlu diambil serius, tak boleh dipandang mudah perkara macam ni Wajib. Betul. Okey Mat, satu lagi isu hangat. Saya tahu awak layan Twitter, saya layan Twitter. Semua orang sibuk berkata-kata tentang rules untuk penyokong luar datang ke stadium. Okey. Rata-rata penyokong Selangor dia tak puas hatilah. Nampaklah dia kata macam mana boleh masuk fans luar. Sebelum ni pun Sabah lawan KL pun sama juga, ada fans luar dibenarkan. So what is the rules sebenarnya? Okey, bukan nak hentam MFL tapi berdasarkan fikiran aku kongsi sebelum ni, kalau away fans tu daripada negeri Kelantan masing ataupun daripada betul-betul lah, contoh kalau Selangor dan Sabah, mereka daripada Kota Kinabalu ke Selangor tak boleh, tak dibenarkan. Tapi kalau fans away tu bermasyaratin ataupun tinggal di Selangor, Shah Alam ke Kelang ke Sabah Bernam ke Selangor ke, tak ada masalah. Fikiran dia lah. Jadi kalau nak perketatkan lagi perlu kurang MFL, malahan tiket pun beli online. So macam mana nak dapat away fans ke ni fans kan. Okey, baik. Terima kasih Ahmad. Terima kasih. Jangan sedih-sedih. Nanti di Likas saya kasih kawan kau, bah. Ya, bah. Tak sedih, bah. Memang dua sama tu fair result. Abang main baik. Cantik. Okey, nampak stres malam. Bukan apa, kesian. Okey, Mat.